Assalamualaikum, KK di sini. Okey, sebelum tu KK nak mohon pada kawan-kawan semua untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk kakak KK yang baru meninggal minggu lepas. Okey. Seperti mana yang KK dah maklumkan sebelum ni, kakak KK ni mengidap kanser dan beberapa minggu yang lalu dia terkena stroke dan Allah lebih sayangkan dia tinggalkan kami minggu lepas, tinggalkan juga anaknya. Jadi proses menerima pemergian dia tu sebenarnya memang agak sukarlah sebabnya kita orang dah tak ada mak, tinggal di kakak kita orang. So proses nak menerima tu memang makan masa. Jadi KK memang menghilang sekejap lah, ikutkan tak adalah kejap mana pun. Okey, agak lama juga sampai berminggu juga. Okey, apapun KK minta kawan-kawan semua sedekahkan Al-Fatihah untuk kakak KK. Semoga dilapangkan tempat untuknya. Semoga dia dapat bersama dengan arwah suami dia yang meninggal pada tahun lepas. Dan itu je lah. KK mohon doa. Okey. Apapun kita akan teruskan dengan kita punya menu hari ni. KK nak ajar cara-cara nak buat kek batik. Okey. Kek batik ni kebanyakan orang memang dah pandai. Okey, macam versi KK ni pun tak terlalu mudah. Versi KK ni versi yang tak pakai coklat, dan yang ni korang tak perlu simpan dalam peti ais pun. Okey, dia boleh tahan dekat luar. Dulu kan KK belajar buat ni masa KK duduk asrama. Okey, kawan KK selalu bawa kek ni. Memang resepi dia berbeza lah sebab selain daripada tak menggunakan coklat, resepi ni juga memerlukan kita memasak di atas dapur dengan kandungan telur, tepung dan beberapa bahan lain. Okey, tapi bahan-bahan ni mudah, kita boleh jumpa dekat kedai biasa je. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan dan cara nak membuatnya. Okey, dalam kita punya mangkuk kita masukkan tadi berapa? 4 biji telur. Dah lupa dah. 4 biji telur dengan kita punya seketul butter, ataupun kalau kita nak gunakan margarine ke buttercup yang dalam tong tu pun boleh. Kita boleh sukat untuk satu cawan. Lepas tu kita masukkan kita punya gula. Gula kita pun kita masukkan satu cawan. Tak muat pula. Maklumlah, tong dia kecil, dia punya scoop besar. Okey. Kita masukkan gula satu cawan. Dan kita masukkan juga tepung gandum satu cawan. Ni memang orang tak profesional kan, dia main kaut-kaut je kan. Okey. Okey, tambahkan esen vanila sikit ya. Saya pakai creamy vanilla lah. Ini yang kita beli hari tu, kita pakai tu je. Okey. Masukkan kita punya Milo. Milo kita akan masukkan 4 sudu Milo. Dan sebab kita tak pakai coklat, jadi kita pakai Milo 4 sudu Milo. Dah cukup 4 ke? Kan dah lupa, dah hilang ingatan. Okey. Lepas tu kita masukkan koko kita pun 4. Okey. Susu kita perlukan 4 sudu juga. Sukatan untuk kek ni memang mudah. Semuanya 4-4-4. Telur 4, susu 4, Milo 4, koko pun 4. Okey, yang lain tu kita guna secawan-secawan. Oh, ni paling risau ni lah kalau buat kerja sampai bebel-bebel, lepas tu dah lupa dah berapa banyak kita letak. Okey, seterusnya kita akan mix ya. Okey, untuk mix ni terpulang pada korang, mana yang korang mudah. Kalau korang nak guna mixer pun lagi mudah. Macam saya apa hal memang saya campak mixer je. Okey, korang nak pakai whisk pun boleh, asalkan dia bercampur sebati. Okey. Slow-slow ya. Saya punya mixer ni payah. Tengok. Kita first dia punya nombor pertama pun dia dah laju. Okey. Nanti dia akan mesin sama pula.
Okay, untuk adunan dia ni, dia tak terlalu manis. Tapi kalau korang suka yang lagi manis, korang boleh tambahkan lebih gula ataupun lebih susu. Okay. Macam saya sebab biskut Mary tu sendiri dah manis. Jadi memang biasa saya guna 1 cawan je lah untuk dia punya gula. Asal dia dah sebati dah okey dah. Tak perlu nak sampai kembang-kembang ke apa sebab benda ni kita akan masak atas api. Jangan lupa pecahkan dulu biskut kita nanti untuk memudahkan kita punya kerja lah. Okay. Biskut ni memang kita kena pecah-pecahkan. Okay. Dan kita punya adunan yang dah siap tadi, kita akan transfer dalam kuali, kita akan masak dia. Okay, sekarang kita akan masak adunan ni. Api tak perlu terlalu besar lah ya. Adunan ni memang kita kena masak sebab dekat bahan-bahan tadi memang ada letak telur. Kan ada yang sakit perut masuk hospital pula kan, pakai telur mentah. Okay. Kita biarkan dulu adunan ni dengan api yang perlahan. Nampak tak adunan kita macam dah sedikit cair. Tadi asalnya kan pekat kan. Okay, ni dia dah sedikit cair. Nanti kita akan masak dia lagi sehingga dia jadi pekat dan bergumpal macam kek lah. Okay. Yang buat masa ni tengok kalau saya cedok bawah dia pun okay, dia masih lagi mencair lah. Okay. Proses ni memang ambil masa sikit. And then kenalah juga jaga api kan. Nanti kan yang bawah tu hangus. Okay. Dan kek kita dah makin mengental. Lebih kurang macam korang masak apa? Kek atas dapur lah. Okay. Atas kuali macam tu. Nampak tak dia ada texture kek dia dekat situ. Okay. Okay. Dia dah macam ni. Boleh masukkan kita punya biskut. Okay. Sekarang kita akan masukkan kita punya adunan tadi yang dah siap dalam loyang. Yang ni saya pakai loyang 8x8. Kalau korang nak pakai loyang saiz 10 pun boleh. Kalau saiz 7 pun boleh. Terpulanglah korang. Cuma bezanya nanti korang punya kek akan jadi tebal. Okay. So macam ni. Saya pakai saiz 8. Dia tak akan terlalu tebal dan terlalu nipis. Okay. Sebelum tu jangan lupa lapikkan korang punya loyang dengan plastik ataupun paper ke apa. Sebab kita nak mudahkan bila kita keluarkan dia nanti. Okay. Sebab yang ni saya pakai loyang biasa. Okay. Saya tak naklah nanti susah nak keluarkan terkorek-korek, calakan loyang apa kan. Okay. Kita lapikkan dia. Okay. Ni tadi kan. Saya suka pakai loyang 8 sebab dia tak terlalu nipis. Okay. Untuk adunan ni memang sedang elok lah. Bila nipis sangat nanti macam tak berapa nak puas kan. Tekankan je dia. Bagi dia mampat-mampat. Okay. Lagi senang buat kerja sambil berdiri lah. Okay, nak mampatkan dia ni terpulang. Korang nak tumbuk ke, nak tekan-tekan ke, asalkan dia jadi mampat dan padat. Okay. Rata-ratakan dia lah kan. Nanti kan nampak buruk lah kan. Okey. Dah siap dah. Okey, boleh ketepikan. Okey. Dekat luar hujan lebat. Saya rasa saya kena cakap kuat sikit kot. Sebab bilik saya ni dekat bahagian belakang. Jadi memang agak kuat lah bunyi hujan tu. Okey, yang ni kek tadi kita dah mampatkan. Sebenarnya kalau kita tak ada loyang, tapi kita ada ring yang tak ada tapak tu pun boleh diguna. Okey. Macam ni. Okey. Boleh keluarkan terus. Okey. Okay, dah keluarkan. Boleh letak dekat bot lah. Kita boleh terus letakkan dekat bot. Okay. Okay. Tadi kek itu kan. Ini kita balikkan je. Okay. Dia nampak macam hitam legam je kan. Okay.
Yang ni tadi memang saya letak biskut dia sedang-sedang je, tak terlalu banyak. Kalau korang suka biskut banyak, korang boleh letak banyak lah. Okey. Yang ni saiz kita tadi, tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Kalau korang suka yang tebal, okey, ni saiz ni je ketinggian dia. Okey, nampak ketinggian dia. Okay. Kalau korang suka yang tebal, korang boleh masuk dalam loyang yang lagi kecil. Yang tadi saya pakai loyang saiz 8 je. Okay. Macam mana korang? Tak adalah susah mana kan? Senang je pun. Okay, ni kek kita yang dah siap. Tengok berdebu-debu ni sebab kek kita tak sabar nak potong. Tapi okey lah sebab ada setengah orang dia suka yang agak crunchy-crunchy. Macam kalau anak kek dia suka yang agak soft sikit. Jadi yang ni pun diorang tak bangun lagi. Jadi kek makan je lah yang crunchy-crunchy ni dulu. Okay. Kandungan coklat dia pun banyak sebab kita campurkan Milo dengan koko. And then prosesnya pun tak adalah susah sangat pun. Dan rasanya pun tak terlalu manis. Jadi memang just nice. Okay, yang ni korang boleh simpan dekat luar. Korang tak perlu masuk peti ais. Tak perlu nak risau sebab dia tak mencair. Dia tak ada masalah. Kadang ada setengah orang dia risau sebab dia pakai coklat je kan. Takut cair-cair lah itu ini. Yang ni tak payah nak risau. Okay? Cuma itulah korang kena masak lah dengan kandungan tepung, gula dan sebagainya tu. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, memang suka sebab dia tak manis sangat. Lepas 20 tahun pun Kiki still pakai resep ini sebab Kiki sangat puas hati. Apapun kalau korang suka manis, korang boleh tambahkan kandungan susu ataupun gula dalam adunan ni. Tambahkan lebih lagi lah. Okay. Dulu untuk hari ni, terima kasih kerana menonton daripada mula sampai habis. Terima kasih juga untuk korang semua yang dah like, subscribe dan share channel Kak Kek Kak Kuih. Semoga atas korang punya sokongan, Kek Kek akan terus maju untuk masakan yang datang lah. Okay, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.